Selamat petang, salam sejahtera. Belum lagi habis isu tentang kekecewaan Muhyiddin Yassin apabila 15 adun daripada Bersatu di Sabah dan 4 ahli parlimen di Bersatu Sabah umum keluar parti dan bubar sendiri parti Bersatu tersebut. Kali ini datang pula satu lagi isu yang paling juga mengejutkan. Ini apabila jika dianggarkan dan dijangkakan Perikatan Nasional pula, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional bergabung, apa akan jadi dengan Perikatan Nasional? Sebelum kita teruskan isu pada kali ini, jangan lupa bantu tolong tekan butang subscribe untuk mendapatkan ulasan-ulasan terkini, ulasan-ulasan dan info-info terkini daripada channel saya ini. Semoga ia bermanfaat untuk Anda semua yang berminat mengetahui keadaan politik semasa Malaysia. Baik, isunya ialah 32 kerusi Perikatan Nasional yang dibangga-banggakan Muhyiddin dan Hadi dan Perikatan Nasional bakal boleh tumbang kalau Pakatan Harapan dan Barisan Nasional bergabung. Makna kata, sampai 100 tahun pun kerajaan ini akan stabil dan kuat. Itu seperti yang dikatakan oleh Sabudin.com. Petang ini saya nak beritahu kamu semua 32 kerusi Perikatan Nasional yang boleh dimenangi PH plus Barisan Nasional, campur Barisan Nasional jika bergabung pada PRU15. Wow, ini memang luar biasa. Walau bagaimanapun, saya sebagai pemerhati politik memang sudah dapat kita ketahui bahawa kerana pecah undi sebenarnya Perikatan Nasional menang. Bukan kerana kekuatan sebenar Perikatan Nasional, tetapi kerana pecahnya undi antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Jika dilihat pada undi popular, sebenarnya Perikatan Nasional sudah tidak mampu menang di mana-mana lagi. Pertama, di manakah kerusi pertama yang akan tumbang? Sekiranya Barisan Nasional dan Pakatan Harapan bergabung. Ingat, dalam politik satu istilah yang mudah difahami ialah ianya dynamic. Yang kedua, dalam politik tiada musuh, tiada kawan. Tiada musuh yang kekal, tiada kawan yang kekal dalam politik. Jadi kalau sebelum ini Pakatan Harapan dan Barisan Nasional ialah musuh yang paling sinonim, namun telah bersahabat sekarang. Adakah mereka akan bertahan? Saya fikir, saya optimis ianya akan bertahan sekurang-kurangnya 2 penggal lagi. Pertama, kerusi yang tumbang sekiranya Pakatan Harapan dan Barisan Nasional bergabung ialah Parlimen Kangar. Jumlah undi Perikatan Nasional ialah 24.562. Manakala undi jika dicampurkan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan ialah 30.513 undi Parlimen Kangar. Ikuti terus ulasan ini sampai ke kerusi 32. Dan tolong sebarkan video ini, tekan butang subscribe juga untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini. Terima kasih saya ucapkan kepada mereka yang telah bantu. Kerusi yang kedua yaitu kerusi Parlimen Kulim Bandar Baharu di Kedah. Dengan Perikatan Nasional undinya sebanyak 34.469, manakala sekiranya Pakatan Harapan dan Barisan Nasional bergabung sebanyak 35.280 undi diperoleh oleh Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Jadi mula hari ini kita nak sebut ini sebagai kerajaan perpaduan. Kerusi yang ketiga yang tumbang sekiranya kerajaan perpaduan ini bertanding lagi pada PRU16 nanti ialah di Kepala Batas di Pulau Pinang. Sebanyak 28.000 mengundi Perikatan Nasional, tetapi jumlah undi Pakatan Harapan Barisan Nasional atau kerajaan perpaduan ialah 39.951, bermaksud mempunyai majoriti 11.000. Keempat, di Tasik Gelugur 31.116 untuk Perikatan Nasional dan Kerajaan Perpaduan 35.411. Seterusnya di Permatang Pau, kekalahan mengejut Nurul Izzah Anwar
dengan Perikatan Nasional mendapat 31.116 undi, tetapi sekiranya Kerajaan Perpaduan bertanding lagi 2000 pada Piala 16, maka ianya menjadi 49.337. Bermaksud akan ada muncul majoriti sebanyak 12.000, saudara-saudara. Keenam, di Greek dengan 15.105 undi Perikatan Nasional, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional akan mendapat 19.507. Di Parit Buntar 23.223 untuk Perikatan Nasional, manakala untuk Kerajaan Perpaduan 29.421. Padang Rengas 12.931, manakala Kerajaan Perpaduan 16.947. Di Kuala Kangsar pula ialah 14.380 untuk Perikatan Nasional, manakala Kerajaan Perpaduan 21.170. Di Parit Parlimen ataupun Kerusi Parit 17.181 Perikatan Nasional, Pakatan Harapan Barisan Nasional Kerajaan Perpaduan 20.089. Di Pasir Salak, 24.897 untuk Perikatan Nasional, manakala Pakatan Harapan BN Kerajaan Perpaduan 31.587. Di Lumut pula, kemenangan Perikatan Nasional dengan undi sebanyak 25.212 dan Kerajaan Perpaduan 45.207. Undi ini kalau dicampurkan majoritinya sangat besar. Di Gua Musang, kekalahan mengejut Kuli dengan undi Perikatan Nasional 21.826. Sekiranya Kerajaan Perpaduan diteruskan akan ada 26.180. Di Jerantut pula 31.701 Perikatan Nasional, Kerajaan Perpaduan 35.053. Indra Mahkota 41.692 Perikatan Nasional, manakala Kerajaan Perpaduan pula 49.823. Saudara-saudara, seterusnya di Perusi Parlimen Kuantan, jumlah undi Perikatan Nasional ialah 25.514, manakala Kerajaan Perpaduan 41.762. Di Maran 19.600 untuk Perikatan Nasional, Kerajaan Perpaduan 21.326. Di Kuala Krau 22.505 untuk Perikatan Nasional, manakala di Kerajaan Perpaduan pula 25.074. Temerloh 30.929 untuk Perikatan Nasional, manakala untuk Kerajaan Perpaduan 30.600, majoriti menghampiri 20.000, saudara-saudara sekalian. Di Rompin Pahang 31.589 untuk Perikatan Nasional, manakala Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan ini ialah 34.903. Di Sebak Bernam pula 17.973 untuk Perikatan Nasional, manakala Kerajaan Perpaduan 22.544. Di Sungai Besar 19.791 untuk Perikatan Nasional dan Kerajaan Perpaduan 31.054. Di Hulu Selangor 46.823 untuk Perikatan Nasional, untuk Kerajaan Perpaduan 72.311. Tanjung Karang 18.054, manakala Kerajaan Perpaduan 28.188. Di Kapar 65.751, Kerajaan Perpaduan 89.048. Kuala Langat 52.867 Perikatan Nasional, manakala Kerajaan Perpaduan 69.719. Di Masjid Tanah 25.604, manakala Kerajaan Perpaduan mendapat 28.638. Di Tangga Batu
37.406 untuk Perikatan Nasional, manakala Kerajaan Perpaduan 53.652. Di Jasin pula 27.893 dan Kerajaan Perpaduan 49.245. Di Mersing 21.066 untuk Perikatan Nasional dan Kerajaan Perpaduan 25.542. Dan yang paling mengejutkan, kalau Kerajaan Perpaduan ini bertanding lagi dan bertanding pada PRU 15, sudah pasti dan confirm kerusi parlimen milik Muhyiddin Yassin, yaitu di Pago, tumbang apabila hanya mampu mendapat 24.986 undi, dan Kerajaan Perpaduan Gabungan Pakatan Harapan Barisan Nasional sebanyak 29.405. Saya jangka kalau Barisan Nasional terus kukuh, terus bergabung untuk PRU akan datang, 100 tahun lagi kerajaan ini akan stabil. Malaysia akan jadi negara maju. Malaysia akan jadi negara yang luar biasa. Kerana kenapa? Kerana pentadbiran yang berterusan pasti tidak akan menyebabkan kita ke belakang. Pentadbiran yang bersilih ganti menyebabkan kita tertarik di belakang. Kenapa? Dasarnya setiap 5 tahun berubah. Setiap 5 tahun berubah. Belum sempat buat apa-apa, sudah diubah lagi. Paling malang, belum sampai 2 tahun, belum sampai 1 tahun, sudah ditumbangkan. Apalagi yang mau boleh buat kalau begitu kan? Itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa tolong tinggalkan komen kamu, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.